Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin, market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ini Zul akan cuba untuk slow talk ataupun orang cakap Zul akan cuba untuk memperlahankan gaya penyampaian Zul. Sebab apa semalam Zul buat live memang dah ramai pun ada yang tegur maknanya Zul cakap terlalu laju. So apa pun untuk pagi ni Zul akan cuba untuk ubah cara percakapan ataupun sedikit aku slowkan penyampaian cara Zul percakapan untuk anda mudah dapat faham. So guys, apa pun untuk pagi ni macam biasa untuk pagi ni Zul akan review di Bitcoin dan coin market cap secara keseluruhan kita tengok market. Kemudian untuk Zul plan ialah untuk start untuk minggu ini. Di waktu pagi Zul akan buat review, kemudian di waktu malam iaitu dalam pukul 8 ke pukul 9 malam Zul akan buat live untuk di kuartal Bitcoin, atau mungkin Zul akan buat lambat sikit dalam 8.30 ke pukul 9.30. So sempatlah kita nak siapa yang main maghrib nak pergi maghrib dulu. So seperti macam kalau cantik adalah pukul 9 ke atas. So rasa Zul akan buat pukul 9 di atas. Sebab apa? Sebab senang. Boleh kita pergi, siapa nak pergi masjid dulu, pergi kuartal maghrib. So maghrib tu ada boleh sampai isyak tu mungkin pukul 9. So ni pukul 9 tu adalah kata waktu yang terbaik. So macam biasa Zul akan buat itulah plan tu untuk minggu ni, iaitu pagi review macam biasa, kemudian malam setiap hari Zul akan buat live pukul 9 malam ataupun mungkin dalam 8.30, tapi Zul sepakat dalam pukul 9 malam adalah yang terbaik untuk anda. Sebab apa? Time tu pun market US baru buka. So ini orang kata align dengan kita punya kata dengan market. Guys, tak buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah coin market cap. So yang pertama kita akan tengok dulu secara keseluruhan. Siapa yang masih baru kita tengok secara total market. So ikutkan semalam tu ada buat live di YouTube channel, tapi malangnya dalam pertengahan dalam tu aku kata internet loss. Sebab apa semalam ni hujan lebat juga kat sini. So minit ada connection loss. Apa-apa nanti malam nanti tu akan buat balik untuk live. So total market secara keseluruhan untuk semalam total market berada di 1.2. Pagi ni kita tengok berada di 1.30. So berlaku penambahan dalam total market. Kemudian tengok volume juga daripada 65 kita drop ke 45. Kemudian untuk pagi ni kita naik balik 87. So meaning expectation kalau tengok summary nanti expectation kata volume ini meningkat dengan drastik. So BTC dominant still lagi mendominasi market kata bertambah manusia daripada 30 now dah 40, 45 semalam dan 46. So Ethereum juga sikit dropping daripada 19 ke 18.3. So meaning kita tengok dalam market kan ready, iaitu dalam bearish market itulah normally akan berlaku, iaitu dominasi market dalam Bitcoin akan meningkat. So meaning untuk altcoin meaning dia akan kata tak banyak berlaku perubahan, atau dia akan hanya follow Bitcoin. Bitcoin naik dia akan naik, Bitcoin naik banyak, altcoin naik sikit. Bitcoin drop dengan banyak, altcoin juga akan drop dengan sikit. Sebab apa? Kebanyakan altcoin currently semua dah di 90% discount. So untuk altcoin macam you cakapkan di dalam live semalam, kita akan tumpukan untuk altcoin at least 95 ke 98% drop daripada all time high. Itulah aku kata the best time untuk anda buy, untuk dapatkan target untuk altcoin anda. Contoh mungkin anda dapat VeChain 1000 coin, 10,000 coin, tunggu 98 ataupun 95%, antara range antara 95 dan 98%. Time tu anda boleh buy untuk long term ataupun buy all in, dapatkan jumlah target anda dan expected aku kata tunggu net aku kata for kelemburan, iaitu expectation tahun 2025. So secara summary untuk pergerakan semalam, kita tengok apa yang berlaku. Total market meningkat sebanyak hampir 7.3, iaitu 7.29%. Macam tu cakapkan semalam, pagi semalam, even malam tadi pun masa live kita tengok dalam 1.2 dan dah 1.3. So volume naik dengan drastik tu macam juga tadi, daripada pagi semalam 45, malam naik sampai 65. Kemudian untuk pagi ni secara overall dalam tempoh 24 hours semalam, aku kata total hampir 80% peningkatan dalam kata volume. Sebab tu kita tengok ada kenaikan. So adakah kenaikan ni akan terus lagi melakukan kenaikan? Itu akan terangkan di chart. Even di pagi semalam pun dah terangkan apa yang positif berlaku, apakah confirmation yang kita nak tengok untuk kata kenaikan ini adalah more strength ataupun kenaikan ni akan more lagi kenaikan ke atas. So total market pula
BTC dominan meningkat kuat hampir 0.3%. So untuk harga pagi ini BTC dekat mana? BTC berada di 31.6, meaning kita dah breakout kita punya satu support di channel iaitu di 30.6. So pun nanti kita akan tengokkan chart adakah kenaikan ni akan terus lagi macam kat malam. Siapa yang tengok live dan review pagi semalam tu ada terangkan sedikit. Untuk pagi ni kita akan back balik untuk review tu dan kita tengok, kita akan buat analisis balik untuk pergerakan semalam. So Bitcoin 7.66%. So jika BTC naik, kita serta altcoin juga akan turut melakukan kenaikan. So Ethereum daripada 1.8 itu naik balik 1.9, hampir ke 2k, dah 200 kenaikan, hampir 10%. Kemudian lain-lain altcoin juga turut melakukan peningkatan. Cardano 17% tu, harga 46% tu. So Cardano tu dah ada 1000, tapi dia punya average berada di $1. So guys, itulah perkembangan untuk ni. Mesti tengok semua green day. So good untuk market secara keseluruhan. Adakah green day ini akan berterusan? Nanti kita akan tengokkan di chat. So untuk di ruangan komen ada juga yang bertanya pasal VeChain, mobile token, BitTorrent dan juga Appen NFT. Nanti tu akan buatkan selepas tu buat quarter analysis di Bitcoin. So let's go. Pertama, sebelum kita pergi ke trading view, kita akan tengok dulu Fear and Index. Currently Fear and Index berada di 10. So ini adalah ini hari apa? Hari hari Isnin. So adakah hari Isnin hari ni? Sorry, hari ni hari Selasa kan? Hari ni hari Yes, hari ni hari Selasa. So meaning ini adalah extreme fear ni adalah untuk hari Ahad punya, atau hari Ahad. So meaning untuk hari Isnin, untuk hari semalam kita akan tengok dalam masa 1 jam 6 minit lagi. So untuk hari ni Selasa kita perlu tunggu untuk update hari Rabu. So itulah macam mana kita nak tengok Fear and Index ni. Dia now adalah kuarter pengiraan untuk semalam punya ataupun untuk hari Ahad punya. Ni adalah 10 untuk Ahad. So untuk hari Isnin, untuk semalam kita perlu tengok nanti lepas 1 jam 6 minit, iaitu dalam pukul 8 nanti. So let's go, kita pergi ke chart. Pertama kali kita akan pergi ke Bitcoin. So Bitcoin apa yang berlaku? So Bitcoin semalam macam Zul cakapkan, kita ada potential untuk sampai 1.6. Di sini 1.2, 1.6. So sebelum tu pergi ke 1.6, 1.2 tu apa yang kan? So untuk semalam Zul ada, sebelum ni Zul ada monitor untuk pergerakan channel ini. So Zul ada monitor channel ni, dan macam mana Zul cakap, bila dah masuk balik expecting Zul akan monitor channel baru, dan channel baru itulah channel ini. So now apa yang berlaku channel ni, kerana Zul semalam Zul monitor untuk pertengahan middle ini. So pertengahan middle ni apa yang Zul cakap, kita akan expected still lagi bear flag, expected dia akan breakout. Inilah expected potential dah sampai ke still lagi dalam dia punya price target still sama, iaitu 20k. So kita nak tengok sekarang kenaikan ni, adakah kenaikan yang betul-betul untuk dia naik sampai ke atas, sampai all time high, sampai ke major resistance yang Zul ada target iaitu 50k. Kita akan tengok step by step. Okay, dah tercakap laju tu. So dia macam bila dah excited tu akan tercakap laju sikit tu, right? Dia akan slow down sikit. So untuk di Bitcoin, so apa yang dah berlaku kali? So sebelum ni Zul ada monitor iaitu small Fibonacci, iaitu daripada low ini dan high ini dan low itu. So nanti kita akan pergi balik untuk tarik Fibonacci, iaitu price target, swing high to swing low, current high dan current low. Kita dapat ni, kita ada breakout kata resistance tu juga. Sekiranya kita breakout resistance ni, kita akan expected kita akan pergi ke kata 1.2, 1.6 ataupun expected target lah 1.6, yang mana 29 itu dah breakout ke bawah. 29 ini, line 29 ni adalah kata resistance yang kuat, itu dah breakout bawah dan kita regain balik. So 29 kembali menjadi support. So ingat 29 adalah kita punya strong support di Bitcoin, dan net support sekiranya kita lost position di 29k, strong support kita next adalah berada di 20k, dan kita ada minor support di 22, 24, 26 dan 27. 27 kita dah touch, 27 kita terus rebound naik balik atas 29. So untuk pergerakan ini, adakah pergerakan ini dah sampai target ataupun adakah pergerakan ini dah sampai? Kita tengok first 1.2 macam juga tu, 1.2 berada betul-betul di kawasan ni, 1.2 berada ni, dan juga kita break 1.6 dah pun sampai 1.6. So bila sampai 1.6, apa yang kita expect akan berlaku, iaitu now kita akan follow kita punya pergerakan channel ni. So pergerakan channel ni adalah mostly pergerakan untuk pergerakan adalah dia akan buat pergerakan ini. So meaning untuk dah lepas pun daripada middle ni, bila lepas middle ini kita boleh aim untuk target di kawasan atas ini, atas channel dan horizontal resistance currently berada di 33.079. 33 kita ada reaction yang ini
Kemudian kalau kita back lagi untuk yang lepas-lepas, kita ada beberapa reaction di kawasan 3/3. Walaupun tak berapa solid, tapi kita nampak pergerakan tu yang mana yang ini. Kemudian breakout retest ni. So meaning 3/3 adalah kuartal resistance yang tak berapa kuat, tapi antara resistance sekiranya kalau kita break ke atas, meaning kita akan sepatut net resistance kita berada di 35. So 29 kita support, 29 resistance berapa adalah 33 dan 35. So currently kita menuju ke kawasan 33k untuk Bitcoin. So apa yang Zul expectation boleh berlaku adalah expected price tu sampai kawasan ni, dan mungkin akan berlaku sedikit quarter cooling down untuk sampai kawasan ni. So ini apa yang berlaku, kita akan expected, yes, ini still lagi bearish pattern. Ingat, bearish pattern still lagi kita akan consider untuk di breakout ke bawah untuk price target 20k. Cuma untuk tengok regain bullish ataupun bullish momentum regain balik. Sekiranya bullish momentum untuk regain balik, apa yang tu nampak ni ada potential lah kita akan buat sampai ke kawasan 33, dan kita agak adakan good retracement balik sampai bawah ni, dan ada potential untuk kita buat double bottom ataupun ke new pattern. Mungkin kita akan drop balik ke kawasan ini dan melakukan kenaikan ni. So ini kita akan buat double bottom ataupun W. So inilah reversal pattern. Sekiranya ini yang tu nampak, expected kita akan more naik ke atas. So itulah kata antara pergerakan yang potentially boleh berlaku. So apapun, untuk currently untuk Zul ada satu kata confirmation untuk kita tengok, iaitu confirmation untuk kita menjadi bullish balik, ataupun pergerakan itu momentum kita adalah momentum untuk naik. So ingat, Zul ada satu channel yang besar, iaitu falling channel. So ingat, falling channel adalah bullish pattern, yang mana price target lain Zul measure semalam ada sampai kawasan ni. So macam mana Zul measure nya? Senang aja. Point of breaking daripada lower ini ke upper ini. So kita point of breaking sekiranya kenaikan Bitcoin ni sampai dah 33, break 33, kita akan rasa 35. Dan yang penting, kita perlu breakout trendline ini. Ini adalah kuartal down trendline channel ni daripada all time high kita di hampir 70k. Currently high low kita berada di 48k, dan especially boleh kita buat another high low yang ketiga. So normally secara trendline, bila touch kali ketiga, dia akan tend to breakout. Sama ada breakout ke atas kalau kata trendline tu di bawah, touch kuartal 1, 2 dan 3 kali touch, normally dia akan breakout. Sama juga ini untuk di upper, kita ada satu touch, kita ada satu touch di atas, 2 touch, dan expected di 3 touch ada possibility untuk naik atas. So naik atas itu ada cakap, macam tu cakap semalam, dalam market kripto secara keseluruhannya dah tak ada lagi kuartal news ataupun penyebab untuk Bitcoin ataupun price kripto jatuh. So apa yang boleh buat sekarang adalah whale hanya pump price, kembalikan balik FOMO dalam market. So price dah jatuh paling rendah itu 27, ramai tak beli. So bila ramai tak beli, expected price akan naik. So dia akan create FOMO. Bila FOMO, kita akan increase balik future, kita akan nampak balik apa yang beli. Bila sampai kawasan major resistance, iaitu ada target di kawasan 53 ke 60, kita akan ada huge drop untuk end of the year. Kita akan sampai bottom Bitcoin, iaitu 80%. So ini yang pergerakan ini yang Zul tunggukan untuk close dia punya exit position, ataupun at least untuk dia break even saja segala position di altcoin ataupun dia punya crypto portfolio. Hopefully itu tu dapat, hopefully rezeki kita dapat guna, dan betul hopefully dia turun untuk seperti mana tu expectation. Ini bukan tu punya andaian, ini adalah kata technical analysis berdasarkan circle yang lepas, another 4 year circle sebelum ini. So itulah sebab apa kita belum lagi buat higher low yang kata higher low yang legit untuk pergerakan higher high ini, higher high dan higher low ini kita belum lagi buat officially higher low. Yes, you tahu ini higher low dan maybe higher low. So higher low ni adalah higher low untuk trendline. Kita nak higher low untuk Fibonacci. So higher low Fibonacci mesti daripada 70k ke 29. Higher low yang perlu kita lihatlah di kawasan almost 55 dan 60, iaitu retestment Fibonacci antara 67% ke 68% ke 78% retestment. So apapun itu, nanti semua Zul akan ajarkan di dalam kelas Zul. So untuk minggu bulan 6 nanti Zul akan open first class untuk first batch untuk kelas Zul punya gitu. So siapa, yes, harga dia Zul letak dalam 300.5, tapi Zul akan buatkan kuota diskaun untuk anda 300. So macam mana anda dapat harga 300 tu? So nanti Zul akan letakkan di luaran deskripsi, nanti akan Zul letakkan nombor WhatsApp Zul. So meaning kat situ anda boleh WhatsApp untuk dapatkan macam mana nak dapat diskaun daripada 300.5 anda dapat 300. So apa nanti untuk hari ini Zul akan buat satu grup WhatsApp baru untuk Zul
explainkan untuk tambah. Ataupun untuk first batch Zu akan ambil 10 orang saja. So untuk by weekly Zu akan cuba ambil 10-10. Sebab apa, kalau buat ramai-ramai pun nanti tak dapat nak fokuskan kepada 10. So ini kalau 10 tu dah kira maksimum, kita Zu akan dapat, aku kata, masa nak mengajar tu, nak ajar kelas tu, aku kata dapat tumpukan untuk anda, kata untuk anda faham, lebih faham. So benda yang tak faham tu kita boleh buat communication face to face. So guys, itu antara sikit aku kata promotion untuk kelas. So apa pun, let's go, kita pergi balik ke Bitcoin. Kat mana tadi? So pergerakan Bitcoin currently kita tengok kenaikan ini. So kenaikan ni, yes, macam cakap, kita beware. Sebab apa? Stok RSI dah pun berada di betul-betul overbought. Kemudian stok RSI juga stok RSI dah berada di overbought. Stok RSI dah berada di overbought. Stok RSI pun dah berada di overbought. So meaning ini adalah antara indikator yang mana yang beli sekarang ni adalah kata yang beli yang kata FOMO saja. So jangan buy. Inilah bukan untuk macam buy, ini adalah expectation untuk hanya untuk perangkapkan anda dalam market. So meaning apa yang tu nampak bukan ni, kita still lagi iaitu dalam pattern. Yes, dalam besar kita ada channel. Cuma dalam ini kita ada satu bear flag. Ini channel juga, cuma channel ini kita panggil bear flag, iaitu bear flag expectation price itu boleh sampai kawasan ni, reject balik dan breakout bawah. Iaitu breakout ni kita ada 1 touch, 2 touch dan 3 touch kita akan breakout. Yang mana price target untuk bear flag ni macam juga ni adalah di 20k. Masuk dalam range kita punya buy, macam juga Zu akan buy Bitcoin di kawasan 26 ke 20 ke 15k. Zu akan start di CA. So siapa yang nampak price, sekiranya price itu breakout ini 33, 35. So siapa yang tak buy kawasan ni, Zu tak sarankan untuk anda buy untuk kata untuk kari ke pump ini, tak buy. Even kalau nak unbuy juga, anda make sure anda tunggu at least kita breakout channel ini. So sekiranya anda tak sabar tu, biarkan price ni tengah naik, biarkan hanya anda zoom out, kenaikan hanya sikit saja. Sebab apa, kejatuhan dia tu more massive. Kenaikan ni at least kalau kita nak tengok balik, anda tak buy, tunggu dia breakout channel ini itu. Yang mana cakap dia ada trendline, ada 3 point, 1 point, 2 point expectation. Sekiranya dia naik lagi, kita akan nampak untuk all kata price ini akan hit kita punya trendline ini. Kemudian kita akan ada 3 point. So bila 3 point itu breakout saja, kita boleh buy, dan expected tunggu retest pun boleh buy juga siapa ketinggalan, dan expected dia akan pergi ke 50k. So adakah ini boleh berlaku? Ingat, dia bukanlah 100%. Ini hanyalah technical analysis ataupun lebih aku kata klasik nak cakap, inilah nujum 4 belalang. So nujum 4 belalang pun aku kata, kalau nujum 4 belalang bapak dia guna belalang, Zu guna technical analysis. Technical analysis adalah pengiraan matematik dan pengiraan aku kata berdasarkan movement sejarah untuk Bitcoin, iaitu movement sebelum ini. So untuk anda buy dalam Bitcoin, make sure kalaupun at least biar tunggu yang ini dulu. So apa-apa saja berlaku dari current price daripada 27 sampai ke 35, kita hanya wait and see. Biarkan orang lain buat kerja. Siapa nak FOMO, silakan FOMO. Kalau price tu jatuh, jangan tanya kenapa. Sebab apa? Anda dah tahu pergerakan itu. Kalau yang tak tahu, aku kata mungkin dia akan buy. Tapi dalam channel tu, hopefully anda tahu pergerakan ini. Anda alert dengan pergerakan yes. Kenaikan ini hanyalah kenaikan sementara. Sekiranya kita breakout ni, barulah kita akan expectation price tu akan ada expectation boleh sampai ke kawasan 50k. Dan masa itu barulah kita akan buy sikit, iaitu DCA sikit untuk sampai kawasan ni. Dan kawasan ni macam tu cakap, tu ada plan. Even plan ini bukan sehari dua. Plan ini daripada awal tahun itu ada expected tahun bulan 1 atau bulan 12 itu start kita jatuh itu. Inilah plan masa bulan 12 around 50 ke 60k. So bila dapat tak pasti. Kalau price sampai kawasan ni, inilah kawasan yang Zu akan break even kan Zu punya position, dan sekiranya dan apa yang Zu expectkan untuk end of the year. So untuk kita akan tengok yang daily. So apa yang Zu nak tunjukkan anda, inilah pergerakan dia, iaitu pergerakan kita expectation untuk Bitcoin currently dalam bearish market, iaitu kita buat higher high, lower low, dan untuk officially higher low ialah di kawasan dia rebound kawasan 60% retestment higher low. Kemudian kita akan jatuh ke bawah untuk buat another bearish market, iaitu Bitcoin push 80%. So sinilah bulan 5.
kenaikan expectation lalunya kita akan nampak dalam bulan 8, bulan 9, bulan 10 dan bulan 11, 12 kita akan start jatuh, dan bulan 12 selalunya kita akan dapat bottom iaitu Bitcoin 80%. Kemudian lepas tu untuk another tahun kedua dan tahun ketiga bearish market, iaitu inilah kita akan nampak movement ni adalah di kawasan tahun ni, tahun 22. Kemudian next movement tahun 20, 23 dan 24 kita akan nampak price itu akan hanya sideways di kawasan ini. Ini kita akan tengok Bitcoin dalam range 70, 80, 78. Ini kita akan buy untuk long term. Sebab tu cakap dua ada average kawasan ni. Sorry, dua ada expected price tu akan bermain dalam box ni. So whatever price dalam box ni kita akan buy untuk long term, yang mana pergerakan ini expectation daripada tahun 20, 23 dan juga 24. Pergerakan yang bawah ini kita akan tengok tahun 20, 22 dan kita akan expected untuk next bulan kita ialah kenaikan yang drastik untuk all time high baru ialah tahun 2025. So ini adalah 4-year circle ataupun pergerakan market. So ini bukan Zul buat, ini adalah kuartal data yang lepas. Kalau nak tengok chart itu detail, anda boleh tengok ini. Ini adalah Zul punya chart 4-year circle. So kalau anda tengok ni, Zul tak ada copy siapa. Ini adalah analisis Zul sendiri dan kuartal berdasarkan apa yang Zul ada, Fibonacci, trendline, percentage jatuh. So sini semua dah setiap tarikh pun ada, 3 tahun tu Zul dah kaji pun ini. So inilah expectation boleh berlaku. So apa yang berlaku kita tengok, inilah kuartal antara yang kita tengok. Bitcoin kat sini dia dah buat official untuk official per movement higher low. So ini untuk tahun ni kita tak dapat lagi officially kuartal higher low. So ini dapat. So apa untuk pun di kuartal di Bitcoin, even kalau kat sini contoh akan contoh kat sini kita tengok swing high ini ke swing low ini, kat mana dia rebound balik ke yang ini. So meaning inilah yang Zul tunggukan. Yes, currently untuk dalam Bitcoin kena tengok macam mana price tu drop even dah sampai kawasan ni dan dia retrace balik. So retrace kemudian berlaku price tu drop another one time. Tapi apa pun ini dah kata berlaku tahun second year ataupun kalau ikutkan yang ni tahun bearish market ya, tahun pertama 28. So 2008 lah, 2007 kita naik, 2008 dah bottom out 80%, kemudian tahun 3 kita ada skip pump dan tengok macam mana dalam masa 3 tahun tu, ada tahun kedua dan tahun ketiga kita nampak kita hanya sideways saja dan bermain dalam kawasan ni. Tahun 2021 kita terus pump. So sama juga itu yang Zul akan expectationkan nampak untuk tahun ni, tahun ini. Aku nampak circle kali ini iaitu pergerakan yang sama juga di Bitcoin iaitu yang ni. So meaning untuk yang ni kita tak ada lagi officially quarter higher low. So meaning kalau nak macam mana official higher low, swing high swing low ni tak rebound lagi, yang ini pun tak rebound lagi, bawah ini pun belum rebound lagi, even sekarang sampai 27 pun belum lagi, tak pernah lagi test kita punya resistance ataupun Fibonacci. So meaning still lagi ada harapan untuk sebelum dalam bearish market ataupun sampai 80% untuk price itu retrace sampai kawasan ni. So adakah boleh berlaku? Cakap ini hanyalah technical analysis, bukan akan berlaku 100%, tapi possibility untuk berlaku itu ada. Sebab apa? Movement ini belum lagi berlaku berdasarkan 4-year ke sebelum ini. So guys, rasa itu saja untuk Bitcoin. Untuk lebih detail nanti kita akan pergikan untuk live untuk malam nanti. Kita akan terangkan. Kalau tu terang pagi ni memang akan ambil masa yang lama untuk kata review. So apa pun, let's go, kita pergi ke VeChain. So akan pergi ke skip VeChain untuk permintaan VeChain. So ikutkan review malam tadi sudah buatkan VeChain. So Zul akan tunjuk tadi nanti VeChain untuk daily. So untuk VeChain Zul tunggu dalam 95 ke 98% untuk buy, iaitu dalam kita ada beberapa support. So yang ni dah bertukar jadi resistance macam biasa. Zul tukarkan color purple. Color tu anda boleh tukar ikutlah color apa anda yang nak. Bagi Zul mudah tengoklah color purple dan orange. So kita ada support dan resistance di 0.22 sen dan kuartal 1 sen. So adakah anda boleh buy? So average Zul sendiri untuk altcoin berada di 8 sen, iaitu sebanyak 2000 coin. So Zul plan untuk tambah VeChain lagi another 8000 coin, iaitu untuk completekan Zul punya target 10000 coin untuk dibawakan sebelum tahun 25 untuk bulan. So untuk Zul akan grab buy another di kawasan almost 90. Kenapa Zul tak buy lagi? Sebab apa? Zul nak tengok dulu movement Bitcoin. Zul target untuk Bitcoin drop 80%. Bila Bitcoin drop 80%, barulah Zul akan start buy altcoin. So untuk VeChain ada possibility untuk dia drop sampai 95%, iaitu around dalam 1 sen. So 1 sen kalau kita nak buy dalam 10,000 coin, tak banyak, dalam $100.
$110. So darat dengan ringgit dalam RM44 dalam 400 hampir tak sampai RM500. Anda boleh dapat 10,000 coin dan sekiranya dia retrace, percayalah anda boleh dapat sampai 6 digit keuntungan untuk next bulan punya aku kata pump untuk VeChain. Sekiranya orang kata VeChain ni tak jadi seperti macam Luna. So inilah VeChain. Kemudian kita akan pergi juga aku kata World War Token. So World War Token kat mana? Ada di Binance dekat semalam so sudah buat di KuCoin. WMT USDT di mobile token di KuCoin. So yang ini dekat semalam tu ada buat review sikit, iaitu price dah falling down, dah sampai ke ni. Adapun di HUB rasanya di semalam masa tu dah buat yang ni, tapi dekat di HUB betul tak, di HUB WNT di HUB. Okey, tak ada di KuCoin saja kita tengok. So apa yang berlaku dah break kita bawah. Untuk price ini dia dah jatuh below support. So ini adalah free fall. So free fall kita follow yang ni untuk tengok string kenaikan. So currently kita berada support ni dan currently kita resistance berada di mana berdasarkan ini swing high swing low kita berada di resistance. So ini adalah kata box support dan box resistance. Sekiranya the breakout ni meaning kita another free fall. Price tak tahu berapa, sebab apa bercakap bila free fall kita memang dah tak ada lantai, ibarat jatuh. Free fall tu memang tak ada lantai, jatuhlah sampai jatuh selama-lamanya, sampailah dia feel kosong. Ataupun untuk kita tengok di regain balik, iaitu breakout ini kita akan sepatutnya at least 1.2 kita berada di 35 dan juga 1.6 di 39. Adakah boleh berlaku? Bergantung kepada pergerakan Bitcoin. Macam tu terangkan pagi tadi, kita ada 33, break 33, kita ada 35, break 35, break kita punya major trendline dan kota channel yang besar itu, barulah kita akan sepatutnya Bitcoin akan mau naik. Bila Bitcoin melakukan kenaikan macam dekat di dominasi Bitcoin dalam market sedang meningkat. So bila Bitcoin meningkat, expectation altcoin juga akan turut meningkat. So untuk per hari ni dia boleh regain balik 3.9, Bitcoin sampai 50, kita boleh sampai balik ke major support, iaitu major support dia berada di kawasan 60 sen dolar dan juga yang ini. So ini adalah the best case yang kita boleh dapat untuk semua yang suka. Siapa tak suka price coin dia naik kan? So inilah kata macam mana kita nak monitor, iaitu breakout, retest, perlu kena naik. So ini sekarang ni breakout ini ada potential untuk naik lagi. Gagal kita boleh return balik dan breakout bawah kita akan tengok another free fall. So itulah kena tengok pergerakan chart macam mana untuk kita analisis berdasarkan movement chart. Kita nak tengok momentum itu bullish ataupun bearish, dan adakah strong untuk kenaikan bullish tu ataupun tidak, di manakah confirmation untuk kita tengok. Di confirmation ni, breakout ini kita ada support di kawasan 39 seperti bila sampai kawasan ni ada potential dia boleh retrace balik kawasan ni untuk retest balik yang resistance ni, untuk adakah resistance ni boleh berdekatan support. Kalau dia berjaya, meaning kita seperti ni kita rebound kawasan ni, rebound ni expected boleh naik lagi ke atas. So meaning kita buat pergerakan ABC ataupun pergerakan movement 1, 2, 3, 4 dan 5, movement 5 move untuk pergerakan bullish. So itulah untuk pergerakan World Token. So next kita akan tengok BitTorrent. So BitTorrent BTT. So BTT USDT, BTT USDT di Binance. Di Binance ada, di KuCoin, so di Binance ada. Kita akan di KuCoin. Kita akan buat di KuCoin news. Okey, ada news. So untuk di BitTorrent, so BitTorrent ialah kata dia akan pergi ke 4 hours. So 4 hours movement macam juga sama juga free fall. Free fall dah 100 below ni. So tak pasti, mungkin ada chart yang lain yang ada data, tapi berdasarkan data ini kita boleh monitor gak untuklah kita punya support. Price tu regain balik dah jatuh berapa persen. Kalau berdasarkan ini kita dah jatuh sebanyak almost 60%. So 60% drop. So meaning kita akan sepatutnya another drop. So meaning apa yang berlaku, kita akan tengok pergerakan dia seolah-olah sama seperti pergerakan Bitcoin. So untuk kali kita boleh tengok agak swing high ini to swing low. Swing low ni kita tengok kita berada di resistance. Untuk kita tengok dia more ke atas, menyekat breakout yang bawah ini, kita akan target 1.6, 1.2, 1.6 di 0.000.12. So itulah kawasan ni. Dan kenapa 1.6 kita tengok, kalau ikutkan sini kita ada support. So ini adalah kata resistance. So meaning kita akan tengok ini adalah kawasan resistance. Sebab apa? Kita ada satu candle. Candle ini adalah kata candle demand ataupun supply. So meaning kita kata demand, kalau sampai kawasan ni expected akan berlaku sedikit correction bawah, dan kita breakout lagi ke atas, meaning kita akan nampak momentum dia ada expectation untuk sampai balik ke dalam box kuning. So inilah untuk BitTorrent currently movement sampai kawasan ni, dan untuk minor support swing low to swing high, swing low dan swing high, dan kita ada support di kawasan ini. So inilah
support dan resistance currently, yang mana kalau break support ni kita akan tengok price tu more ke bawah, another downtrend ataupun another movement ke bawah, dan sekiranya dia break ke atas ini kita akan nampak price tu at least 1.2 dan 1.6. So itulah pergerakan untuk BitTorrent. Drop lagi tidak secara teknikal, inilah yang kita akan nampak. Secara fundamental anda boleh kaji ni, tapi berdasarkan ini store RSI pun dah overbought, store RSI overbought. So semua chart dah menunjukkan, even Bitcoin, Ethereum, semua altcoin dah menunjukkan kita berada di overbought. So kenaikan ini mungkin hanya kenaikan sementara, kenaikan yang whale buat, iaitu kenaikan ni macam mana, kita dah kata ibarat kita dah sampai ke atas, enjin kita dah kata maksimum sampai tu, tapi price naik juga. Macam mana kita inject fuel lagi untuk push price. Apa inject tu? Meaning whale tengah push volume. Sebab tu kita tengok volume naik dengan hati. Semalam saja sampai 80%. So kenaikan ini kenaikan yang dibuat untuk whale untuk dapatkan balik ke FOMO dalam market. So meaning yelah, price Bitcoin dah jatuh sampai 27, tak buy, rugi tak buy, dah sampai 30, dah sampai 33, dah sampai 35, kena buy. Bila anda buy, sebenarnya anda dah buy kawasan betul-betul resistant. So apa berlaku? Bila interest di leverage naik apa semua, whale akan dump balik price tu, meaning dia akan dapat, kita akan dapat massive drop. Macam tu cakap tadi, untuk Bitcoin drop ataupun crypto keseluruhan, dah tak ada modal jatuh. Last modal gitu adalah pasal Black Swan event yang berlaku di UST, di peg dengan US dollar dan Luna. So itulah sebabkan Bitcoin daripada 35k jatuh sampai 27k. So now untuk Bitcoin jatuh ke 20k, range kita dah tak ada modal lagi. Kau kata tak ada modal. So apa yang boleh buat? Normally whale akan pump price, masukkan FOMO balik dalam market, kemudian bila sampai dia kata resistance, dia akan dump balik price tu. Bila FOMO masuk, kita akan tengok apa tu kata future meningkat apa semua. So bila price drop, so apa yang akan buat? Kita akan ada paper hand. Apa itu paper hand? Yang beli tadi, yang kata dah 27k tak beli, kemudian tengok 30, 33, 35, dia dah FOMO. Bila FOMO, dia akan drop. Itu dia akan exit market. So meaning dia akan loss dalam market. So ibarat 27 kan memang tu tak buy, memang tu cakap even dari 27k tu pun kita tak buy. Sebab apa? Kita tunggu range yang terbaik, iaitu antara 26 ke 20k. Time tu kita akan buy, kita long term tak kira harga naik biarkan profit, kalau turun kita buy lagi. So untuk range terbaik untuk currently, biarkan saja apa nak buat, biar whale nak buat, kita akan gerak sekali, kita akan buat movement kita sekali untuk kata pergerakan whale. So apa yang cakap 33, 35 ada possibility akan berlaku huge drop ke bawah. Sebab apa? Kita akan FOMO dalam market. Sampailah break 35 tu, barulah kita akan seperti more trend untuk naik ke atas. So last coin untuk NFT. So inilah untuk tunjukkan last coin adalah NFT. So NFT kat mana? NFT. So apapun untuk lepas ini, mungkin Zul akan buat pagi, Zul akan buat Bitcoin dan Zul punya plan adalah Zul akan buat Bitcoin dan Ethereum saja untuk waktu pagi, untuk review macam biasa. Di review malam nanti barulah Zul akan buat untuk anda untuk anda punya request. So ataupun tapi kalau anda mungkin tak sempat join malam, anda boleh request kat komen. Kalau ada 1-2 Zul akan buat di ruangan pagi juga. Apapun malam nanti join punya live untuk dalam pukul 9 malam, dan kita akan buat Zul akan buat request untuk anda. So untuk ni kita akan tengok here Huobi ataupun KuCoin. Tengok yang paling tinggi adalah volume yang paling tinggi berada di Huobi dan juga Gate.io. Dan kita tengok 17 volume yang tinggi, depth kita tengok volume. So kita akan tengok di Huobi, kita akan tengok chart di Huobi, NFT USDT di KuCoin ataupun di Huobi. Kita akan tengok KuCoin. Yes, KuCoin tu ada chart. Seperti kalau dia buat chart. So di NFT last coin untuk pagi ni. So NFT. So apa yang berlaku? Sepatutnya dah free fall macam kat tu ada letakkan satu last support. So last support dah kawasan ni dah pun breakout below ini. Even tengoklah breakout ni legit, breakout, retest dan drop lagi ke bawah. So macam sampai mana price tu mencakap ini dah consider free fall, tak ada lagi drop bawah. Kita hanya boleh monitor seperti mana Zoom tengok di wall token, di BitTorrent tadi. So untuk yang ni kita akan tengok untuk current low dan current high. Tu current low adalah yang ni, current high adalah yang ini. Ini kalau 4 hours kita tengok di 1 hour tadi ke dah 1 hour, ini tadi 1 hour, sekarang kita tengok 4 hours.
swing low ni dan swing high ni. So meaning kita ada support yang ini. So ingat ini kata ini adalah minor support saja. Ikutkan major support kita dah tak ada major support. So meaning apa saja yang berlaku untuk ini, sekiranya dia breakout yang ni, meaning kita akan nampak another free fall ke bawah. So ini adalah kita punya support. Dan untuk kita punya kata resistance, kita boleh consider nanti tu akan ambil yang ni. Cuba ambil swing high ni ke swing low. Kita akan expect tak sampai sorry yang ni. Kita akan nampak yang ni. Supposedly kalau ikutkan yang ni, yang cantik adalah kita ambil yang ni, iaitu di mana price ada position untuk sampai kawasan ni. Ini adalah kuasa consider strong resistance. Kalau dia breakout yang ni, barulah kita akan expected price itu akan more regain balik momentum untuk naik ke atas. Tu currently dah sampai bawah ni, hanya kawasan support, belum touch lagi. So ada potential untuk donate sampai kawasan ni. Dan sekiranya dia breakout ni macam ni ke 1.2, 1.6 kita berada di ni, iaitu 1.6 kita berada betul-betul di kawasan demand ini. So kawasan demand ataupun supply, atau bukan supply, kita panggil kawasan supply. So ini adakah supply akan drop atau turun, bergantung kata support lah kawasan demand, ini adalah kawasan supply. So itulah kata experience apa yang berlaku di NFT. So inilah yang possible berlaku. Apapun breakout ini, another free fall untuk NFT. Berapa price tak pasti. Sebab apa free fall? Free fall dah memang tak ada support, dia akan break sampai mana kuasa dia break, dah buat kata condition, barulah kita nampak another base. So itulah untuk NFT. So guys, kata isu taja untuk pagi ini. Dan untuk siapa yang untuk jaga siapa nak dapat kuota diskaun untuk kelas daripada 300.5 jadi 300, so semudah je anda perlu buy t-shirt ni. Buy t-shirt ni harganya dah RM29.90. So ada buat satu t-shirt. So yang ni so ada light grey, ini light grey, dan ada satu lagi black yang tu pakai live mana tadi. So kalau anda nak macam mana nak buy tu, nanti tu akan klikkan ruangan WhatsApp tu di description, dan anda boleh WhatsApp tu, mudah anda boleh tanya macam mana nak buy. Nanti kena anda buy kawasan baju ini, nanti akan anda dapat diskaun, iaitu kata minus RM50 daripada price kelas itu lah 300. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda yang lain. So jumpa live malam ini pukul 9 malam. So 9 malam kenapa lambat sikit? So siapa yang nak pergi masjid tu pergi masjid dulu. So pemenangnya ikutkan untuk pindah pada Penang ni dah 2 minggu tak lepas lagi nak pergi masjid. Sebab apa? Banyak urusan nak keluarkan. So apa-apa nanti pukul 9 kita akan buat. So kita akan bagi siapa nak pergi masjid tu balik maghrib tu pukul 9, isyak pukul 9 tu sempat lagi kita live. So guys, itu aja untuk pagi ni. Jumpa anda malam nanti pukul 9 malam. And jumpa lagi saya WhatsApp tu siapa nak join kelas untuk 10 orang yang pertama dulu. Setiap minggu tu akan buat 10 saja. So siapa yang mungkin lebih 10, yang ke sebelah tu akan buat another week. So setiap minggu tu akan ambil 10 saja. Kalau kata mungkin permintaan banyak, mungkin tu akan buat mungkin seminggu tu 2 kelas. So mungkin tu ambil 20, tapi yang kelas make sure satu sesi tu akan buat 10 saja, iaitu expected tu akan buat at least dalam mungkin 2 hari dulu. Untuk first batch ni kita buat hari, so tengok macam mana. Kalau ada permintaan nanti tu akan buat juga dalam kata mungkin 1 hari whole day, tapi tu expected lah dalam 2 hari. Tu perlukan 2 hari untuk anda faham apa macam mana cara tu baca chart, iaitu first kali mungkin hari pertama kita akan beginner, hari kedua kata expert. So apa pun anda boleh belajar balik beginner, tak lama pun. Dalam dua akan buat kelas tu dalam malam, hari Sabtu dan Ahad tu akan target buat Sabtu dan Ahad. So guys, jumpa lagi next review, iaitu live malam ni. Assalamualaikum, like and subscribe. Bye bye.